Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada barisan juri Seminar Darul Aman Sedar 2022. Saya Cikgu Muhammad Sabit bin Muhammad Nur dari SK Taman Nusa Damai Johor akan berkongsi dengan rakan-rakan kajian saya yang bertajuk penggunaan halaman Oh My Blogs dalam meningkatkan kemahiran pengaturcaraan dalam kalangan murid tahap 2. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai perkenalan, topik pengaturcaraan merupakan salah satu topik dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi yang diajar di sekolah rendah untuk murid-murid tahap 2. Perkara ini diperkenalkan oleh pihak kementerian sendiri pada tahun 2017 yang memberi fokus kepada pengajaran terhadap pembentukan kod arahan sehinggalah menjadi hasil projek dalam tajuk pengaturcaraan. Topik pengaturcaraan juga berkaitan dengan pemikiran komputasional. Perkara ini dinyatakan oleh Peppert 1972 yang merupakan pioneer dalam bidang pemikiran komputasional di sekolah. Topik pengaturcaraan merupakan topik yang diajar di negara-negara maju seperti di Jepun, di United Kingdom, dan perkara ini memberi kesan kepada murid-murid di sekolah rendah khususnya di Malaysia kerana tajuk ini merupakan satu tajuk yang baharu. Perkara ini dinyatakan oleh Nelson 2016. Oleh demikian, dalam kajian ini, jurang yang kita kenal pasti ialah kompetensi guru itu sendiri dalam terhadap topik pengaturcaraan. Perkara ini dinyatakan oleh Smith pada 2014 yang menyatakan bahawa kurangnya pendedahan topik pengaturcaraan kepada guru-guru sehingga kan mereka ini kurang berkeyakinan untuk mengajar topik pengaturcaraan. Selain itu, kurangnya sumber pengajaran untuk topik pengaturcaraan juga memberi kesan kepada kompetensi guru dan juga kepada kemahiran murid itu sendiri. Perkara ini dinyatakan oleh Ahmad Syakir dan Adnan 2022. Oleh demikian, rakan-rakan sekalian, satu intervensi telah dicadangkan. Intervensi tersebut dinamakan sebagai Oh My Block Catch-up Game. Perkara ini berlaku kerana berlakunya batasan penyampaian pengetahuan untuk topik pengaturcaraan kepada murid-murid. Selain itu, kurangnya komunikasi guru dan murid-murid kerana ketika era pandemik COVID-19, murid-murid ini tidak dapat kita lihat, kita tak dapat nak berkomunikasi atas sebab batasan peranti digital masing-masing. Seterusnya, perkara ini memberi kesan kepada motivasi dan sikap murid sebab mereka pun tak tahu apa yang dipelajari. Seterusnya, mereka pun bila melihat pada guru mengajar pun kurang mampu. So, jadinya ia memberi kesan kepada motivasi dan sikap murid itu sendiri. Jadinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, objektif pelaksanaan kajian ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, meningkatkan kemahiran pengaturcaraan murid tahap 2 menggunakan halaman e-pembelajaran berasaskan pembelajaran teradun. Seterusnya, untuk objektif khusus, meningkatkan motivasi belajar. Seterusnya, sikap belajar murid tahap 2 dalam topik pengaturcaraan. Dan yang terakhir adalah keberkesanan penggunaan halaman tersebut dalam topik pengaturcaraan. Untuk sesi intervensi ini dilaksanakan sebanyak 4 kali melalui 4 kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama adalah analisis dokumen, tahap penguasaan murid. Seterusnya, soal selidik yang merangkumi motivasi dan sikap, dan yang terakhir adalah sesi temu bual bersama murid-murid. Untuk kumpulan sasaran ia terdiri daripada 19 orang murid, di mana 8 orang murid perempuan dan 11 orang murid lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan kerangka konsep pembangunan Oh My Block Catch-up Game, di mana menggunakan pendekatan pembelajaran teradun berasaskan station rotation. Kita dapat lihat pada awal pembelajarannya, ia mempunyai fasa teacher's-led, di mana murid-murid ini akan menonton 2 jenis permainan. Seterusnya, mereka akan buat perbandingan antara permainan terkini dan juga permainan ringkas. Seterusnya,
dalam fasa yang kedua iaitu online learning, murid-murid ini akan merujuk kepada halaman pembelajaran OhmyBlock. Seterusnya mereka akan mengenal pasti persamaan dan perbezaan terhadap kedua-dua jenis permainan dan mereka akan menyatakan komponen-komponen untuk membina permainan ringkas. Seterusnya apabila mereka dah membuat rujukan melalui halaman tersebut, maka ia akan pergi ke fasa yang ketiga iaitu Collaborative and Activity Station. Maksudnya di sini mereka masih merujuk kepada halaman tersebut. Seterusnya mereka akan mengikuti fasa-fasa dalam halaman tersebut untuk menghasilkan permainan ringkas. Di sini murid-murid akan bekerjasama, mereka akan berbincang antara satu sama lain. Andai kata ada situasi di mana murid-murid ini tidak dapat melaksanakan ataupun ada arahan-arahan yang tidak lengkap yang menyebabkan kurangnya berfungsi aplikasi tersebut, permainan tersebut, mereka boleh berbincang sama-sama dan guru menjadi fasilitator untuk memastikan sesi pembelajaran itu tercapai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini dipaparkan hasil dapatan selepas pelaksanaan intervensi tersebut. Di sini ada 4 hasil analisis di mana kita dapat lihat yang pertama dari aspek kemahiran pengaturcaraan murid-murid untuk tahap penguasaan sebelum intervensi dilaksanakan 0% murid-murid ini mendapat tipik 6. Namun selepas intervensi hampir keseluruhan seluruh murid 100% mendapat tipik 6 kerana masing-masing dapat menghasilkan permainan ringkas menggunakan aplikasi pengaturcaraan. Seterusnya dari aspek pengaturcaraan, di sini disediakan juga satu analisis dokumen berbentuk list untuk kita lihat murid-murid ni setiap fasa dia dapat menguasai atau tidak. So jadinya sebelum penggunaan intervensi ini, hampir keseluruhan murid tidak dapat melaksanakan tugasan yang diberi. Namun selepas intervensi dilaksanakan, kita dapat lihat hampir 100% murid-murid dapat menghasilkan projek secara tak langsung 9 item dalam dokumen tersebut dipenuhi. Seterusnya dari aspek motivasi belajar, 67% bersetuju bahawa penggunaan intervensi ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Seterusnya dari aspek sikap, sebanyak 65% murid bersetuju. Intervensi ini memberi kesan terhadap sikap mereka di mana mereka ini lebih seronok untuk belajar menggunakan intervensi ini, menggunakan halaman ini. Jadinya untuk aspek keberkesanan halaman ini, hasil daripada temu bual terdapat 3 perkara penting yang dinyatakan. Yang pertama, mereka mengekspresikan perasaan di mana mereka gembira apabila belajar menggunakan intervensi ini. Seterusnya, apabila ditanyakan kenapa gembira, mereka dapat menghasilkan permainan melalui penggunaan peranti digital yang digunakan sepanjang sesi pengaturcaraan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasil daripada keseluruhan kajian ini, kita dapat lihat bahawa melalui penggunaan halaman ini, ia dapat membangunkan modal insan dalam bidang STEM dan juga pemikiran komputasional. Di mana melalui intervensi ini, dia memberi kesan positif kepada guru dan murid, di mana guru dapat menyumbang bahan pembelajaran dan juga murid dapat menghasilkan satu projek berdasarkan pada bahan yang disediakan. Seterusnya, intervensi ini, inovasi ini merupakan satu sumbangan baru dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, jurang tadi adalah dari aspek sumber. Jadinya dengan adanya sumber baru, dia memberi sumbangan baru kepada dunia pendidikan kita. Dan yang terakhir, aplikasi ini, halaman ini akan menjadi satu bentuk aplikasi, buku panduan dan nota interaktif supaya ia lebih ramai dan digunakan secara keseluruhan di seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan sebar luas intervensi dan antara muka paparan tersebut. Di sini adalah antara muka halaman tersebut. Seterusnya ini adalah sesi pembelajaran dan ini adalah bukti sebar luas inovasi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setakat itu saja pembentangan daripada saya. Semoga ia dapat beri manfaat kepada rakan-rakan sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.